tinggi. Selepas ujian kali pertama, tidak bermakna individu tersebut telah bebas sepenuhnya dari jangkitan. Walaupun telah disahkan negatif, individu tersebut wajib menjalani kuarantin selama 14 hari. Ini adalah kerana tempoh pengaraman virus adalah antara 4 atau 5 hari hingga 14 hari. Berdasarkan pada kajian-kajian yang telah dijalankan, 97.5% individu yang dijangkiti hanya menunjukkan gejala pada hari ke-11. Pada hari ke-13, ujian ulangan akan dijalankan ke atas semua individu yang dalam pemantauan. Sekiranya ujian ulangan ini negatif, pembebasan akan diberikan pada hari ke-14. COVID-19 boleh menjangkiti sesiapa sahaja tanpa mengira latar belakang, terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Musim COVID-19 ini, Mira pun tak terkecuali daripada patuh arahan kerajaan. Misalnya, kerja dari rumah. Dan yang paling penting, jaga kesihatan. Manfaatkan ruang, lakukan senaman ringkas di rumah. Contohnya, ikuti senaman secara maya dan boleh hirup udara segar di depan rumah. Jangan lupa amalkan 3W, wash, wear and warn. Dan elakkan 3S, kawasan sempit, tempat sesak dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan anda dan jaga kesihatan. Sama-sama, kita jaga kita. Budayakan norma baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya mana lagi di Bernama TV. Dan kita masih lagi menumpukan perhatian perbincangan kita kepada Belanjawan 2021 dan kita merasa bangga kerana kita ada tetamu yang cukup istimewa sebenarnya hari ini di Ruang Bicara ini. Tetamu yang satu ketika kami anggap seperti menunggu buah yang tak gugur. Tapi akhirnya Alhamdulillah tokoh ini dapat juga bersama dengan kita di Ruang Bicara ini. Baik, topik yang kita pilih hari ini ialah Belanjawan 2021, kemenangan rakyat. Dan kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang merupakan Menteri Keuangan. Jadi YB, apa khabar? Terima kasih. Assalamualaikum Cik Kawin. Terima kasih kerana Datuk Seri sihat ya? Alhamdulillah. Oi, lama kami tunggu Datuk Seri. Alhamdulillah dapat juga kita bersama. Sesuatu yang menarik jugalah ingin saya kongsi bersama dengan Datuk Seri di awal-awal perbincangan kita ini sebelum kita pergi kepada sesuatu yang lebih seriuslah. Malaysia mencatatkan ini merupakan satu catatan sejarah bagi Malaysia sebenarnya. Seorang tokoh yang bukan ahli mana-mana parti politik diangkat sebagai Menteri Keuangan. Tetapi tentulah ada perbezaan sebenarnya yang terpaksa, cabaran yang berbeza yang terpaksa Datuk Seri hadapi sebenarnya daripada seorang banker sekarang ini kepada seorang Menteri Keuangan. Jadi mungkin kita boleh kongsi sikit cabaran itu Datuk Seri. Terima kasih Cik Kawi untuk soalan yang susah sebenarnya. Susah saya nak menjawab.
Kalau kita lihat pengalaman saya lah sebagai banker selama lebih daripada 20 tahun, pengalaman tu memang berbeza lah daripada pengalaman sebagai, kalau saya daripada dari segi politik. Tapi dari segi pekerjaan atau cabaran tu, cabarannya lebih kurang sama daripada segi keperluan untuk membuat execution. Di sini saya memang anggap sangat kagum lah dengan pejabat awam, civil servants yang telah bertungkus lumus dalam lebih kurang 9 bulan ni, menyediakan 4 package perangsangan ekonomi dan satu perbelanjawan 2021 dalam masa yang penuh cabaran ini. Betul. Saya memang kagum lah tengok the commitment tu. Jadi itulah perbezaan yang paling besar. Saya bukan cakap masa di bank tu pegawai-pegawai bank tidak committed, tapi ramai tak menyangka komitmen pegawai-pegawai kerajaan dalam tunggu lumus untuk menjayakan program-program yang dilaksanakan bukan saja di Kementerian Kewangan dan juga di kementerian-kementerian lain, kerana pakej-pakej yang diumumkan itu melibatkan banyak kementerian dan agensi-agensi di kerajaan. Bila Datuk Seri menggunakan istilah kagum, kami sebenarnya, saya secara peribadi juga kagum sebenarnya bila menonton secara langsung hari itu Datuk Seri membuat penggulungan bajet 2021 di Dewan Rakyat. Ketenangan yang Datuk Seri tonjolkan, walaupun ketika itu ada reaksi-reaksi yang bersifat provokasi daripada ahli-ahli parlimen dan sebagainya. Jadi perasaan Datuk Seri ketika itu macam mana? Apakah Datuk Seri menganggap bahawa segala reaksi yang bersifat provokasi itu juga sebahagian daripada cabaran sebagai Menteri Kewangan? Itulah, bagi saya memang tak ada benchmark lah, kerana saya bukan ahli politik dan saya ini kali pertama saya membentangkan belanjawan 2021 pada 6 November semasa budget speech itu, dan pada hari Khamis yang lepas menggulung belanjawan 2021. Bagi saya, semasa saya nyatakan dalam ucapan penggulungan saya, di sini this is COVID-19 budget, budget for survival dengan resilience. Saya bermula dengan isu rakyat. Jadi pada masa itu fokusnya pada isu rakyat, kerana belanjawan ini mengutamakan kelangsungan kehidupan rakyat. Itu yang penting. Kerajaan kita telah membuktikan kita mendengar suara rakyat dan juga pandangan-pandangan ahli parlimen, dan kita memahami rakyat yang masih terkesan. Kita perlu memberi bantuan, dan membina ketahanan supaya dapat berkembang lebih pesat, selaras dengan pemulihan ekonomi kita. Jadi itulah perasaan saya pada masa itu. Fokusnya adalah kepada rakyat dan juga fokus kepada belanjawan 2021. Banyak soalan yang dikemukakan. Saya cuba menjawab, walaupun dalam penggulungan ini saya memberi laluan kepada semua dalam masa yang diberikanlah. Kerana saya percaya yang jawapan-jawapan ini dapat memberi explanation lah kepada rakyat bagaimana dan kenapakah belanjawan 2021 ini dirangkakan sebegini. Bila Datuk Seri sebut tentang memberi laluan, ini pun satu isu yang juga ditunggu-tunggu sebenarnya oleh rakyat Malaysia, termasuklah ahli-ahli parlimen itu sendiri. Apakah setiap cadangan, setiap usul yang dilakukan oleh ahli-ahli dewan itu akan dibincangkan secara serius dan mungkin apakah akan diluluskan sepenuhnya bila proses perbincangan di peringkat jawatan kuasa nanti? Jika diteliti, sebenarnya apa yang saya umumkan, ada 9 inisiatif baru dalam penggulungan saya. Ini berkait rapat dengan apa yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat sendiri semasa perbahasan belanjawan. Jadi penambahbaikan ini adalah cadangan-cadangan yang kita terima semasa perbahasan dan juga yang kita terima di laman sosial oleh rakyat sendiri. Jadi saya beranggapan banyak inisiatif-inisiatif ini saya beritahulah, macam satu contohnya ialah ada beberapa yang berhormat yang
membangkitkan isu mengenai the frontliners ni. Bantuan secara khas, secara one off yang telah diberi kepada frontliner Kementerian Kesihatan. Kenapa tak diberi kepada frontliner yang lain seperti polis, tentera dan askar dan sebagainya. Ini dibangkitkan oleh beberapa MP ataupun YB di Dewan semasa perbahasan. Jadi kita di Kementerian Kewangan dan sebagai kerajaan yang prihatin telah mendengar pendapat-pendapat dan cadangan-cadangan, dan satu cadangan itu, dan kita telah memberi buat keputusan untuk memberi one off juga kepada mereka yang lain sebanyak RM300. Begitu juga lagi satu contoh ialah allowance sara hidup nelayan darat. Kita ada announce kenaikan kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju untuk menaikkan allowance itu daripada RM200 ke RM250. Dan kita pun buat, dan ada YB, salah satu YB itu, saya tak silap saya, YB SIG mengatakan kenapa tak kita bagi kepada nelayan darat juga, saya kata. Jadi yang pentingnya kita mesti sedar bahawa kita ni semua hanyalah manusia. Jadi belanjawan ini tidaklah belanjawan yang sempurna, kan. Jadi kita dengar penambahbaikan telah dilakukan, dan sekarang saya sendiri telah membawa satu usul semasa penggulungan, di mana saya telah membuat usul di mana kita harus mengurangkan atau kita peruntukan yang diberikan kepada jasa ataupun sekarang yang dinamakan JCOM. Ini menunjukkan kita mendengarlah apa pendapat-pendapat dan cadangan-cadangan yang dikemukakan semasa perbahasan yang selama 2 minggu. Ada juga pendapat yang mengatakan walaupun peruntukan belanjawan 2021 kali ini dikatakan yang tertinggi, iaitu 322.5 bilion ringgit Malaysia, tetapi ada juga suara-suara yang dilontarkan yang mengatakan bahawa peruntukan untuk mendepani pandemik COVID-19 itu tidak mencukupi sebenarnya. Pandangan Datuk Seri. Terima kasih, Syekh Kawi. Ini soalan yang ramai yang tanya. Dalam Dewan pun ramai tanya. Di media sosial pun ada macam confusion lah mengenai nombor, mengenai jumlah yang diperuntukkan untuk menangani wabak COVID-19 ini. Jadi kita perlu lihat kepada fakta. Yang jelas menunjukkan sebenarnya kerajaan telah meningkatkan peruntukan aspek daripada kesihatan awam. Di sini untuk memerangi COVID-19 inilah, dan juga memudah cara kesihatan bagi rakyat. Pertamanya adalah peruntukan dalam belanjawan itu sendiri. Peruntukan dalam belanjawan itu adalah sebanyak 31.9 bilion ringgit. Ini adalah penambahbaikan sebanyak 1.3 bilion ringgit daripada peruntukan 2020. Sebelum itu peruntukan 2020 dah berkurang 30.6 bilion ringgit. Ini peningkatan. Ini satu. Jadi itu dalam belanjawan. Tetapi kita perlu ingat juga, selain daripada peruntukan yang di dalam buku anggaran, kita mesti mengambil kira dana yang dikhususkan dalam kumpulan wang amanah COVID-19. Di sini pada tahun 2020 kita telah memperuntukkan 1.8 bilion ringgit untuk memerangi COVID-19. Dan pada tahun 2021 kita telah membuat peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit. Dan juga kita telah buat pengumuman semasa ucapan saya, di mana kita akan membuat peruntukan komitmen sebanyak 3 bilion ringgit untuk pembelian vaksin dalam kumpulan wang amanah COVID juga. Dalam belanjawan 2021 ini juga ada kita juga menggariskan pelbagai inisiatif lain yang untuk menyokong kesihatan awam. Terdapat juga 4 pelepasan cukai. Saya beri satu contoh lah, macam pemeriksaan kesihatan sebanyak 1,000. Even vaksinasi nanti, all the vaccination, ada pelepasan cukai sebanyak hampir RM1,000. Inisiatif lain kita prihatin kepada, sedar bahawa golongan yang terkesan ni banyak juga golongan daripada golongan B40. Dalam golongan dari segi ini, kita peka B40 ni ialah perlindungan untuk golongan B40 telah ada juga skim MySalam. Ini juga ditambah baik bagi merangkumi lebih banyak perubatan yang dia will cover lah. Juga dari segi pekerjaan, MyStep, kita telah mengumumkan 50,000 pekerjaan, tetapi kebanyakan termasuk dalam list MyStep yang 50,000 tu ialah sektor awam akan melantik ramai lagi ahli-ahli dalam untuk membantu Kementerian Kesihatan kita, seperti jururawat,
dan pegawai-pegawai kesihatan. Persoalan juga yang dimainkan di luar sana, Datuk Seri, peruntukan yang Datuk Seri sebut tadilah, 3 bilion diperuntukkan untuk mendapatkan vaksin, dan ini dikatakan bahawa in terms of competition dan juga permintaan daripada negara-negara lain, mungkin jumlah 3 bilion itu tidak mencukupi sebenarnya. Jadi apakah Kementerian Kewangan sendiri mungkin akan melihat isu ini dan sekiranya memerlukan penambahan peruntukan, ianya akan dilakukan? Ya. Ini bukan saja untuk vaksin, bahkan untuk semua peruntukan yang diperlukan yang berkaitan dengan Kementerian Kesihatan, terutamanya peruntukan untuk memerangi COVID-19 ini. Kita tidak akan teragak-agaklah ya untuk menambah peruntukan jika perlu. Dari segi pembelian vaksin ini, kita peruntukan yang kita minta daripada Parlimen nanti ialah 3 bilion ringgit, di mana mengikut kajian yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian MOSTI, Ministry of Science, Technology and Innovation, mengatakan lebih kurang 3 bilion ringgit yang diperlukan untuk to vaccinate lebih kurang 70% daripada rakyat Malaysia. Itu adalah anggaran yang diberikan berdasarkan pembincangan mereka dengan syarikat-syarikat vaksin ini. Okey, satu lagi isu ini lebih bersifat permintaan yang bersifat populis lah, dan saya tahu pada mulanya kerajaan pun tidak begitu bersetuju dengan permintaan seperti ini, tetapi dalam usaha untuk memenuhi kehendak dan juga situasi ekonomi semasa, program ICNA KWSP ini pun sentiasa ataupun terus menjadi perhatian rakyat. Jadi pendirian yang telah pun Datuk Seri kemukakan dalam Belanjawan 2021, apakah ianya dilihat sebagai sesuatu yang mungkin akan memenuhi ataupun memberi sedikit sinar dalam kehidupan rakyat? Ya, sebenarnya yang ucapan saya dah bagi tahu tadi, bila semasa pengulungan itu banyak cadangan-cadangan yang saya kemukakan ataupun bantuan-bantuan yang saya umumkan adalah cadangan-cadangan yang diterima oleh daripada YB sendiri, ahli-ahli Dewan Rakyat dan juga daripada rakyat secara langsung. Jadi program ICNA ni salah satu permintaan yang telah dikemukakan, dan saya dengan pegawai kerajaan terutamanya di Kementerian Kewangan dan KWSP telah menggaji cadangan ini. Kita telah cuba menambah baik cadangan ini. Jadi program ICNA ni sebenarnya adalah kesinambungan kepada program Air Lestari. Air Lestari ini diumumkan dalam semasa pakej prihatin diumumkan pada bulan Mac yang lepas. Di sini semasa kita umumkan program Air Lestari ini, kita telah menerima kritikan daripada ramai mengatakan kenapa kita membenarkan rakyat mengeluarkan duit daripada akaun 2. Dan kerana pada masa itu Malaysia lah salah satu negara yang pertama yang membenarkan pengeluaran yang sebegini. Tetapi seperti saya tahu, the situation got worse, Jadi ini merupakan hasil perbincangan dan kita memperhalusi mengenai cadangan pengeluaran akaun 1 pula, Pengeluaran akaun 1 ini ini adalah salah satu mengenai aliran tunai. Aliran tunai ini mengimbangi keperluan semasa, aliran tunai rakyat yang memerlukan, terutamanya bagi mereka yang kehilangan pendapatan, dan kita kena mengimbangi dengan keperluan masa depan, kerana KWSP ini sebagai simpanan hari tua. ICNA ni akan berjalan serentak dengan beberapa lagi inisiatif dan bantuan yang telah diumumkan yang saya sebut tadi, program Air Lestari, termasuk pengurangan caruman bulanan oleh pekerja. Kita telah mengumumkan pengurangan caruman daripada 11% hingga 9% untuk tahun 2021. Ini akan membantu juga rakyat Malaysia. Tapi kalau yang ingin mengekalkan pada 11% tu masih boleh atau? Boleh, masih boleh. Dia boleh ini. Tapi ICNA ini dari segi jumlahnya banyak. Dengan sekali dengan Air Lestari, dengan juga pengeluaran caruman tu, jumlahnya ialah lebih kurang 70 bilion ringgit kepada rakyat.
Ada yang juga merasa confused sebenarnya Tok Sri bila kita bercakap tentang ICNA ni. Mereka nak tahu golongan mana yang layak sebenarnya. Ada yang mengatakan bahawa mereka yang kehilangan kerja semasa COVID-19, ada yang mengatakan bahawa kesemua yang ada caruman dengan KWSP layak untuk menyertai program ICNA. Boleh dapat clarification pada KWSP, pihak KWSP akan buat pengumuman yang terperinci pada hari Rabu, tapi saya boleh beri the macro lah. Jadi mereka yang hilang pekerjaan, yang gajinya terjejas, pendapatan, boleh mengeluarkan sampai 10,000. Bukan sekaligus, tapi 10,000. Sampai sebelumnya 9,000. Jadi pada cadangan yang dikemukakan sebelum ini ialah kita boleh keluarkan sampai 4,000. Lepas tu pada the first round lah, dan lepas tu boleh keluarkan sampailah 10,000. Itu untuk mereka yang mempunyai simpanan dalam akaun satu yang kurang daripada 90,000. Tapi yang lebih daripada 90,000 tu boleh mengeluarkan sampai 60,000 ringgit. Jadi itu adalah antara penambahbaikan tu. Dulu sebelumnya 600,000 orang saja yang boleh kita cadangan pertama tu 600,000 ditambah baikkan kepada 2 juta pencarum yang boleh mengeluarkan. Dalam ucapan saya dalam penggulungan, kita kerajaan dengan KWSP telah bersetuju untuk menaikkan so people yang qualify ni daripada 2 juta kepada 8 juta rakyat. Ini jadi termasuk mereka yang gajinya terjejas. Tapi the detail akan dikeluarkan oleh KWSP. Bagaimana proses dan sebagainya. Jadi kita minta penonton-penonton yang mereka suruh saya tanya tentang persoalan ini. Jadi sabarlah dan kita tunggu perincian yang akan dikeluarkan oleh KWSP nanti. Baik, satu lagi isu juga yang dimainkan begitu luas di luar sana ialah tentang isu moratorium dan juga bantuan bayaran balik pinjaman. Ini pun menjadi isu kerana mereka seolah-olah tidak mendapat gambaran yang jelas tentang perkara ini. Mungkin Datuk Seri boleh perjelaskan? Isu moratorium ni yang saya umumkan semasa ucapan dan juga saya memberi lebih explanation lah masa penggulungan itu ialah mengenai moratorium yang diumumkan pada bulan Mac yang lepas sampailah sekarang. Ini sebenarnya kesinambungan daripada moratorium yang meluas sebelum ini dan lanjutan moratorium yang lebih bersasar lah, yang diperkenalkan pada bulan Oktober lepas habisnya 6 bulan moratorium yang pukal ini. Objektifnya kekal. Objektifnya kekal ialah untuk membantu golongan yang terjejas. Tak kiralah golongan B40, M40 ataupun golongan T20. Jadi bagi golongan B40, golongan B40 ini dijangka terima lebih kurang 8.1 juta penerima yang berdasarkan data yang kita ada di Kementerian Kewangan melalui LHDN. Ini data bantuan prihatin rakyat lah. So, jadi mereka yang menerima bantuan prihatin rakyat hanya perlu pergi contact bank masing-masing dan mereka akan mendapat kelulusan secara automatik. Untuk moratorium dilanjutkan, dia ada 2 pilihan. Satu pilihan pertama ialah untuk melanjutkan selama 3 bulan ataupun sanggup 6 bulan bayar setengah. Proses B40 ni amat mudah, akan diberi kelulusan secara automatik dalam masa 24 jam. Cuma perlu beritahu bank tadi. Bagi golongan M40 juga kita telah mempermudahkan, di mana golongan M40 ini hanya perlu membuat self declaration. Dia tak perlu dokumen apa-apa. Dia kata okey, saya terkesan, dan beritahu pihak bank dan mereka terkesan buat self declaration dan mereka akan mendapat kelulusan untuk melanjutkan moratorium. Juga T20 dan sebagainya mereka perlu berjumpalah dengan bank. Dia akan menolong. Kita bank akan cuba menolong mereka semua yang terjejas. Juga golongan PKS, PKS Micro yang hutangnya kurang daripada RM150,000 hanya perlu mendapat memberitahu bank dan mereka juga akan mendapat kelulusan secara automatik daripada pihak bank. Jadi inilah salah satu penambahbaikan yang telah diumumkan semasa belanjawan 2021 ini. Perbetulkan persepsi ini Datuk Seri, being an ex-banker lah, ramai juga yang merasakan di luar sana lah yang bermain dengan isu mengatakan bahawa kerana Datuk Seri ini dulu seorang banker dan keputusan yang dibuat berkaitan dengan moratorium dan juga bantuan bayaran balik pinjaman ini lebih memihak kepada bank, tidak kepada peminjam ataupun kepada rakyat.
Yalah, tadi itu actually that one can sebenarnya boleh digunakan sebagai advantage kerana saya daripada bank, saya faham apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tidak boleh buat. Dari segi ini, pertamanya kita perlu faham bahawa kerajaan tidak mempunyai kuasa untuk memaksa bank untuk membuat apa-apa pun dari segi moratorium ini. Di sini kita telah bekerjasama melalui bank negara dengan pihak-pihak bank, terutamanya bank-bank tempatan untuk membuat keputusan untuk memberi moratorium ini. Kita lah negara yang pertama dan hanya kita saja sebenarnya dalam dunia ini yang telah memperkenalkan automatic moratorium 6 bulan ini pada masa PKP dulu. Jadi di sini kita telah melalui 6 bulan pertamanya semasa PKP, tapi semasa ekonomi dibuka kita dapat melihat bagaimana lebih ramai syarikat dan juga peminjam yang dapat membayar. Jadi di sini kita kata okey, kita nak tolong siapa yang betul-betul memerlukan. Di sini lebih kurang 700,000 setakat ini permohonan yang telah diterima oleh pihak bank, 700,000 permohonan yang diterima. Dari segi kelulusan ialah lebih kurang 98% yang telah diluluskan daripada 700,000 permohonan ini. Jadi moratorium ini seperti saya sebut tersedia untuk semua rakyat Malaysia. Bank-bank, prinsip utama di sini yang saya sebut juga dalam semasa penggulungan ialah tanggungjawab dan keadilan. Di sini saya rasa adakah adil bagi mereka yang kaya dan juga yang lebih dari mampu ni untuk bayar hutang diberikan moratorium? Kerana bukankah lebih baik kalau mereka membayar hutang supaya duit ni masuk ke sistem perbankan untuk menjana lebih banyak pinjaman kepada mereka yang betul-betul memerlukan, sama ada syarikat ataupun orang-orang yang terkesan. Kerana itulah kita buat fokusnya kepada mereka yang memerlukan, yang kaya-kaya ni yang boleh bayar balik. Jadi kita dapat menggunakan aliran tunai ke dalam bank itu untuk memberi pinjaman kepada mereka yang memerlukan. Kita juga tidak tahu sebenarnya berapa lama lagi kita akan menghadapi cabaran pandemik ini. Okey, tumpuan yang cukup hebat sebenarnya diberikan kepada PKS ini pun sesuatu yang menarik juga sebenarnya. Dan apakah Datuk Seri merasakan bahawa dengan pakej-pakej rangsangan ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan sebelum ini dan kemudiannya dimasukkan lagi dalam belanjawan 2021 ini, apakah ini akan memberikan satu sinar baru kepada mereka yang terlibat dalam PKS dan sekaligus mungkin boleh memantapkan semula lanskap ekonomi negara secara keseluruhannya? PKS ini penting bagi negara kita. Dari segi KDNK, they contribute lebih kurang close to, sampai 40% KDNK, dan juga dari segi employment ni lebih kurang 70%. Jadi besar contribution daripada PKS ini. Jadi banyak pengumuman yang dibuatkan banyak menolong PKS, utamanya program subsidi upah. Program subsidi upah pertukarnya lebih kurang 18 bilion ringgit untuk PKS. Dan juga banyak pinjaman-pinjaman yang telah diperuntukkan, pinjaman berkadar rendah di PSN, tekun dan sebagainya. Ini dapat sedikit sebanyak dapat menolong golongan PKS, terutamanya PKS mikro yang terkesan akibat ini. Grant khas prihatin adalah salah satu lagi pertolongan kerajaan yang diberikan kepada PKS mikro, di mana kita memberi RM3,000 kepada setiap PKS mikro pada grant khas prihatin 1.0 545,000 yang telah menerima ni, dan baru-baru ni kita dah buat pengumuman lebih ramai lagi yang telah dapat menerima grant khas prihatin ini. Kita bercakap tentang kehidupan cara baru lah, the new normal sekarang ni, Datuk Seri. Jadi apakah Datuk Seri melihat bahawa mereka yang terlibat dalam industri PKS ini juga harus mengubah mungkin bukan saja dari segi minda pemikiran, tetapi juga dari tindakan yang mereka lakukan apabila kita bercakap tentang untuk memajukan PKS dalam the new normal ini tu. Ini penting kerana kita dapat melihat bagaimana semasa COVID ni, terutamanya masa PKP dan juga masa PKPB ni, betapa pentingnya bagi peniaga-peniaga kecil, PKS juga untuk to embrace lah internet ni. Di sini kita telah membuat banyak pertolongan, peruntukan daripada kerajaan untuk memberi
guidance lah kepada golongan-golongan PKS ini untuk mengadaptasi dalam norma baru ni. Di sini kalau kita telah lihat bagaimana penjualan terutamanya barang-barang tempatan yang telah meningkat melalui e-commerce. Jadi kerajaan telah membuat peruntukan yang banyak untuk menolong PKS-PKS ini untuk mengadaptasi dan juga memberi peruntukan kepada syarikat-syarikat yang fokusnya kepada barangan tempatan. Itulah kita ada Buy Malaysia ni kan kempen. Okey, kita akan berehat dulu buat seketika, Datuk Seri. Banyak lagi persoalan-persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan berhormat Datuk Seri, tapi seperti biasalah kita rehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, kami berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini dan kita masih lagi bercakap tentang topik Belanjawan 2021 Kemenangan Rakyat dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, iaitu Menteri Kewangan Malaysia. Baik, sesuatu yang menarik jugalah saya nak mendapatkan pandangan Datuk Sri lah. Ini berkaitan dengan bantuan prihatin nasional ataupun masih lagi ramai yang berpendapat bahawa mereka tidak begitu berpuas hati dan mengharapkan bahawa mungkin kerajaan boleh menimbang semula jumlah yang diperuntukkan untuk bantuan prihatin nasional ini. Silakan. Terima kasih. Ya, mengenai bantuan langsung ini, saya rasa ramai yang mungkin lupa ataupun tidak mengetahui ya bahawa kerajaan telah meningkatkan jumlah bantuan langsung dan inisiatif seperti pada tahun 2021 sahaja tidak meningkat kepada 30.8 bilion ringgit. Ini satu peningkatan yang besar. Peningkatan hampir lebih kurang 29% berbanding dengan tahun sebelumnya, tahun 2019. Tahun 2019 peruntukan untuk golongan ini hanyalah 23.9 bilion ringgit pada tahun 2009. Ini belum lagi masuk lagi bantuan BPN fasa 2.0 yang dijadualkan akan diterima pada bulan Januari tahun 2021. So tahun ini sahaja kerajaan telah memperkenalkan bantuan prihatin nasional di tahun 2020 dan juga bantuan sara hidup diteruskan pada tahun 2020, di mana tahun ini secara keseluruhannya 21 bilion ringgit telah sampai terus kepada lebih 10 juta rakyat Malaysia penerima setakat ini. Ini memang diharap dapat meringankan beban dalam negara kita yang bagi mereka yang terkesan dalam COVID-19. Dalam hal ini, sesetengah keluarga telah mendapat bantuan langsung dari dua inisiatif ini saja lebih kurang RM3,400 satu keluarga. Ini tak termasuk lagi grant khas prihatin yang sebanyak RM2.5 bilion dan juga program subsidi upah yang saya sebut tadi yang RM18 bilion ini. Kita berikan contoh lagi. Contoh dalam Belanjawan 2021 di mana kerajaan telah memperuntukkan lebih kurang dari segi kebajikan kebajikan bulanan kepada 400,000 golongan terjejas. Ini dia akan dapat pertolongan secara bulanan kepada 400,000 golongan terjejas. Ini kita naikkan sebanyak 47%. Ini kenaikan yang berjumlah lebih kurang 700 juta ringgit daripada 2.5 bilion daripada 1.5 bilion hinggalah ke 2.2 bilion. Ini satu peningkatan yang besar dan yang penting sekali saya rasa
mungkin kita tak menekan ini dengan lebih jelas lagi, ialah peningkatan bantuan sehingga 122% ya, untuk kanak-kanak keluarga miskin, atau bantuan maksimum sampai 1,000 sekeluarga. Ini adalah komitmen kerajaan yang diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri dalam membantu golongan rentan, ya, terutamanya memastikan kebajikan anak-anak kita terjaga. Bila Dr. Sri sebut tentang golongan rentan, ini pun menarik jugalah. Mungkin golongan AKU juga, mungkin mereka juga sebenarnya boleh merasakan nikmat daripada belanjawan 2021 ini. Mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Dr. Sri. Jadi pertolongan OKU pun ada, banyak ditekankan dalam belanjawan 2021 yang diumumkan. 20% peningkatan telah diberi kepada OKU yang tidak bekerja, sebagai contoh. Dan warga emas juga 43% ya, peningkatan kepada warga emas yang telah diberikan. Juga bantuan penjagaan OKU juga ditingkatkan sebanyak 43%, dan juga untuk bagi mereka yang sakit, pesakit kronik yang terlantar ni pun dinaikkan sebanyak 43% dari segi pertolongan dari bulanan. Dan satu lagi ialah pekerja OKU sendiri. Kita kepada pekerja OKU kita meningkatkan peruntukan sebanyak 12.5%. Isu pengangguran, ini pun isu besar. Isu besar sebenarnya. Itu yang menjadi ataupun memberikan kegelisahan sebenarnya kepada mereka yang terlibat. Ada yang diberhentikan kerja, ada yang begitu ramai sekali. Jadi apakah belanjawan 2021 ini mungkin akan memberikan sedikit cahaya sebenarnya kepada golongan ini? Ya. Kadar pengangguran yang diumumkan oleh Department of Statistics Malaysia pada bulan September lepas ialah 4.6%. Ya, ini satu nombor yang besar juga kalau dibandingkan dengan sebelum COVID, of course. Tapi dia pada bulan Mei lebih tinggilah, bulan Mei lebih kurang 5.3%. Penambahbaikan, tapi masih lagi tinggi. Tahapnya biasanya lebih kurang 3.3 hingga 3.5% pada 10 tahun sebelum inilah. Kita jadi oleh itu dalam ucapan belanjawan 21 yang kita telah mengumumkan, kita memberi komitmen untuk menjana lebih kurang 500,000 pekerjaan, ya, di sini peluang pekerjaan, dan juga menyokong lebih kurang 900,000 lagi pekerjaan melalui program subsidi upah kita kepada sektor-sektor yang terkesan, terutamanya sektor perwujudan dan juga sektor pelancongan. Saya optimistik ini boleh dilakukan kerana kita lihat dalam program prihatin dan penjana kita dapat membantu lebih kurang 3 juta pekerja, ya. Kita juga memperuntukkan dalam belanjawan 2021 ini sebanyak 3.7 bilion ringgit untuk menyediakan 500,000 pekerjaan ini melalui skim jaminan pekerjaan yang kita panggil Jana Kerja, termasuk pelbagai program untuk meningkatkan kemahiran dan latihan semula. 2 bilion diperuntukkan melalui 4 program insentif pengambilan pekerja penjana kerja di bawah Perkeso. Ini dijangka membantu lebih kurang 250,000 peluang pekerja dan juga peningkatan kemahiran bagi pengangguran yang jangka lama, dan OKU juga dan juga pekerja tempatan. Kita nak stres dengan mengenai pekerjaan tempatan ini. Dan 1 bilion ringgit lagi diperuntukkan kepada program reskilling dan upskilling. Ini menumpukan kepada kebolehpasaran lebih kurang 200,000 pekerja. Manakala galakan untuk rakyat juga mencuburi bidang baru ditingkatkan dengan skop pelepasan cukai kepada yuran pengajaran sebanyak RM1,000. Ini dipeluaskan kepada lebih banyak badan-badan yang bertauliah lah. Dan tadi saya menyentuh sedikit mengenai MyStep. Di MyStep ini ialah usaha kerajaan untuk memberi peluang pekerjaan kepada lebih kurang 50,000 pekerjaan secara kontrak dalam sektor awam dan juga sektor GLC, di mana di sektor awam lebih kurang 35,000 pekerjaan dengan keutamaan yang saya sebut tadi, jururawat, antara selain dari jururawat juga medical attendant, pegawai kebajikan masyarakat, dan serta guru sementara juga. Dan GLC ini 15,000 GLC mengutamakan terutamanya dalam bidang teknikal dan juga kewangan. Ini yang juga diumumkan ialah
semua program ini akan diselaraskan oleh Majlis Pekerjaan Negara yang akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Ya. Satu lagi isu yang dimainkan di luar sana ialah kita faham bahawa Belanjawan 2021 ini macam kita pilihlah kemenangan rakyat. Tetapi ada juga yang merasakan bahawa seolah-olah dalam Belanjawan ini tumpuan lebih banyak diberikan kepada golongan B40 seperti apa yang Datuk Seri sebut. Dan golongan pertengahan M40 juga merasakan bahawa mereka seolah-olah ketinggalan, tidak diberi perhatian yang serius oleh kerajaan dan sebagainya. Jadi penjelasan daripada Datuk Seri lah untuk menyenangkan hati mereka. Ya. Jadi golongan B40 memang ada seperti disebut, dan juga sebenarnya golongan M40 pun ada pertolongan yang telah diberikan, yang diumumkan oleh kerajaan. Yang penting ialah kita fokus kepada pekerjaan. Pekerjaan terutama dalam golongan M40 ini, dan juga untuk mengekalkan pekerjaan melalui program subsidi upah dan juga pekerjaan baru melalui hiring inisiatif ni, di mana kerajaan akan memberi pertolongan sehingga sebanyak 40% bagi mereka yang bergaji 10,000. Jadi katakan sesiakawi ataupun bernama nak mengambil pekerja baru, kita akan memberi insentif lebih kurang kalau gaji seseorang itu 10,000, kerajaan akan bayar gaji sampai 4,000, 40%. Dan juga ini bagi setengah untuk syarikat-syarikat yang saya bagi contoh syarikat kelapa sawit yang ada banyak pekerja asing, katakan kita akan menolong untuk mereka to employ rakyat Malaysia. Mereka kita akan tambah lagi 20%. Jadi gaji itu boleh sampai 60% akan dibayar oleh kerajaan kalau mereka memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Okey, kita pergi kepada isu yang mungkin lebih serius lagi lah. Baru-baru ini MIR mereka menjangkakan bahawa KDNK negara akan meningkat 6% tahun depan, sedikit lebih rendah daripada sasaran kerajaan sendirilah, 6.5 hingga 7.5. Jadi adakah Datuk Seri rasa bahawa sasaran kerajaan ini realistik? Sekali lagi kita kena lihat kepada fakta. Bahawa unjuran yang kita berikan ni bukannya optimistik, kita tak syok sendirilah. Malah boleh dikatakan saya percaya konservatif kalau dilihat membanding dengan ujuran pakar antarabangsa. Dan bagi saya yang paling penting ialah bagaimana kita harus mencapai sasaran tersebut. Pertama, unjuran ini adalah selari dengan unjuran Bank Negara juga. Unjuran Bank Negara ialah lebih kurang 5.5% hinggalah 8% KNK pada tahun 2021. Ini well within the range dengan unjuran penarafan dan badan dunia yang lain. Saya bagi contohlah, S&P pun 8.4%, IMF 7.8%, Moody's lebih daripada 7%. Jadi saya ingin menyatakan di sini bahawa beberapa pihak telah berasa sanksi yang sebut oleh Syarawi tadi mengenai unjuran pertumbuhan ini. Betul. Ini semua seperti saya sebut tadi bukan unjuran saya ataupun unjuran Kementerian Kewangan saja, tapi unjuran juga oleh badan-badan yang lain. Kita kena lihat bahawa, mengambil kira bahawa pertumbuhan adalah daripada asas yang lebih rendah ataupun lower base pada tahun 2020 ini, kerana kita menganjuran pada tahun 2020 ekonomi akan menguncup lebih kurang dalam 4.5 hinggalah 5.5%. Jadi bagaimana kita akan melakukannya ialah kita akan fokus kepada pemulihan ekonomi kita pada tahun 2021. Bila Datuk Seri cakap tentang pemulihan ekonomi, sebenarnya apa yang berlaku sekarang ini Datuk Seri disebabkan oleh COVID-19, disebabkan oleh sekaligus memberikan impak ataupun kesan yang cukup serius kepada lanskap ekonomi dunia sebenarnya, menarik pelabur-pelabur luar untuk datang ke negara kita. Apakah menghadapi masalah yang besar sebenarnya sehinggalah kepada tahun depan? Apa yang dirancangkan oleh pihak Kementerian Kewangan sendiri, Datuk Seri? Ya, ini penting ya sebenarnya. Kalau kita lihat apa yang berlaku dalam dunia sekarang, pelaburan untuk datang ke Malaysia ini penting. Jadi pelbagai inisiatif yang telah diumumkan untuk memastikan Malaysia kekal sebagai destinasi pelaburan yang menarik bagi pelabur tempatan dan juga pelabur asing. Kita telah mengumumkan dalam Belanjawan 2021 sebanyak RM1 bilion untuk
pakej pelaburan bernilai tambah tinggi. Ini saya umumkan. Dan satu lagi 1.4 bilion ringgit untuk menyokong rantaian bekalan domestik sendiri. Itu penting. Kita nak menambah baik kawasan perindustrian, kita telah buat peruntukan untuk itu juga. Dan juga kita telah mengumumkan lebih kurang 400 juta ringgit untuk menyokong R&D. Kita juga kena menentukan ke apakah sektor tumpuan kita. Kita tak boleh buat semua sektor. Kita tengok sektor apa yang kita perlu tumpukan untuk memajukan lagi ekonomi negara kita. Di sini ada terutamanya pertanian, komoditi, pelancongan juga penting, dan juga barangan tempatan seperti aerospace dan medical equipment. Di sini kita tadi saya sebut mengenai peruntukan otomasi. Mungkin saya boleh lagi secara terperinci mengenai mengutamakan otomasi dan pendigitalan. Ini akan menolong ekonomi negara kita. Kita telah memberi peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit melalui skim transformasi pendigitalan industri. Kita juga telah memberi 150 juta ringgit kepada skim pendigitalan untuk PKS, dan juga geran otomasi yang diumumkan juga. Dan yang paling besar ialah actually jendela di pembangunan jalinan digital negara. Di sini peruntukannya lebih kurang 7.4 bilion ringgit untuk untuk kita digitalize, memasang digital negara kita, jalinan digital negara kita. Okey, satu isu juga yang mereka mohon supaya saya bangkitkan kepada Datuk Seri adalah tentang tadi pun Datuk Seri hanya menyentuh sepintas lalu tentang sektor pelancongan yang dikatakan terjejas sebegitu teruk sekali, dan mereka mungkin mengharapkan sesuatu yang menarik. Apakah pintu sempadan akan dibuka semula untuk membolehkan pelancong-pelancong pada luar masuk ke negara kita dan kita juga boleh keluar. Jadi bagaimana nak membantu mereka yang terlibat dalam sektor pelancongan ini supaya teruskan kuatkan semangat mereka bagi menghadapi dugaan ini sebenarnya. Program sektor pelancongan ini memang paling terkesan bagi saya. Kalau kita lihat daripada bulan Mac lepas sampai sekarang, border kita masih lagi tertutup. Jadi pelancong asing tidak dapat datang kepada negara kita, berjatuh lebih kurang 90% lah. It is unprecedented lah apa yang telah terjadi kepada sektor pelancongan, dan sektor pelancongan ini adalah sektor yang besar bagi negara kita. Jadi kita telah membuat beberapa pertolongan dari segi moratorium kepada mereka. Setengah bank telah memberi sampai 12 bulan untuk sektor ini. Tapi yang penting juga ialah program-program jangka masa panjang, di mana program subsidi upah ni banyak juga sektor pelancongan telah menerima manfaat daripada program subsidi upah. Kita juga telah memberi peruntukan lebih kurang 1 bilion ringgit juga untuk pinjaman mudah kepada sektor pelancongan ini. Tapi yang pentingnya ialah kita kena fokus kuat pada masa terdekat ini ialah untuk sektor pelancongan tempatan. Di sini saya percaya Menteri Pelancongan telah membuat cadangan mengenai this green bubble dalam domestik. Dan kerana kita lihat selepas habisnya PKP yang lepas, sektor pelancongan kita telah mula naik semula, terutamanya driven by local tourism. Kita dapat lihat terutama di resort di Langkawi, di Pulau Pinang, dan juga di Johor, terutamanya di Desaru, di mana dari segi occupancy rate tu dah naik balik. Melaka pun, masa saya pergi ke Melaka dah hotel pun dah penuh. Tetapi dan lepas tu of course ni sebelum PKPB. PKPB mereka terkesan semula kerana tidak dapat merentas negeri. Dan terutamanya banyak pelancong-pelancong pun daripada kawasan Klang Valley ni. Jadi kita perlu melihat ini adalah satu cabaran bagi di sektor. Saya rasa sektor ini dan juga sektor masa PKPB ini juga sektor peruncitan amat terkesan. Jadi dalam Belanjawan 2021 kita telah membuat pengumuman kita akan melanjutkan lagi program subsidi upah untuk dua sektor ini. Di sinilah kita rasa dalam dua sektor ini mereka ada lebih kurang 900,000 pekerja yang kita akan menolong melalui program subsidi upah ini. Yang peruntukan yang diperuntukkan untuk dua sektor ini ialah lebih kurang 1.5 bilion ringgit. Alhamdulillah. Baik, kita kembali semula kepada isu semasa sesi penggolongan Belanjawan 2021 ini. Suara yang paling lantang di Dewan Rakyat saya dapat dengar lah bila Datuk Seri menyebut mengenai pengurangan 85.5 juta yang diperuntukkan sebelum ini kepada Jabatan Hal
ehwal khas ataupun jasa. Ini menjadi isu yang mungkin ialah dimainkan dengan begitu luas sekali. Jadi mungkin kita dapat penjelasan apakah jumlah ini seperti apa yang Datuk Seri janjikan akan dikurangkan. Cuma mereka nak tahu berapa agaknya yang akan dikurangkan nanti peruntukan kepada kalau jasa ataupun sekarang ini dikenali sebagai JCOM. Ya. Ya, ini masa pengulungan itu saya telah membawa usul daripada Kementerian Kewangan untuk mengurangkan peruntukan untuk jasa ataupun JCOM ini. Sekarang kita di peringkat jawatan kuasa di Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan membuat pengumuman lah mengenai peruntukan berapa banyak yang dikurangkan. Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Komunikasi telah masih lagi dalam berbincang, tapi apa yang kita mahu lihat dan dipersetujui oleh Yang Berhormat Datuk Saifuddin juga ialah kita harus dan perlu mengurangkan perbelanjaannya. Jumlahnya kita akan ketahui semasa peringkat jawatan kuasa nantilah. Okey. Jadi pihak-pihak yang tertentu pun kena sabarlah. Kena sabar sikit. Okey, saya juga nak kongsi dengan Datuk Seri lah. Ini tentang isu pendidikan. Banyak juga yang membangkitkan tentang isu ini. Peruntukan dalam belanjawan 2021 ini ialah akan memberikan satu penekanan ataupun satu bajet yang cukup hebat sebenarnya untuk membangunkan semula sistem pendidikan di negara kita, terutamanya yang bersifat teknologi, profesional dan sebagainya. Jadi apakah Datuk Seri melihat ini pun satu perkara yang cukup menarik dalam belanjawan 2021. Kita bercakap tentang TVET sebagai satu contoh. Ya. Ya, peruntukan untuk pendidikan juga adalah peruntukan yang paling besar dalam belanjawan 2021. Sebenarnya dalam semua belanjawan peruntukan ini, seperti kita negara yang selalu konsisten dalam memberi peruntukan yang paling besar ialah kepada Kementerian Pendidikan. Kerana kita menekankan kepentingan pendidikan ini dalam belanjawan ini. TVET perlu ditingkatkan kerana TVET ni penting dari segi vocational. Tapi apa yang kita tambah baik ialah kita ingin melihat bahawa mereka yang dilatih ataupun menyertai kursus TVET ini mendapat pekerjaan. Ya, itu penting. Jadi job matching itu penting. Kita tidak mahu melatih ataupun bagi mereka yang pergi kursus ni, tapi pada akhirnya tidak dapat pekerjaan kerana majikan-majikan memerlukan skill set yang berlainan, skill set yang berlainan. Di sini TVET ni kita tambah baik, kita buat peruntukan yang lebih. Itu penting. Jadi kita kena ada job matching yang lebih baik. Jadi di sini kita telah bekerja sama dengan semua TVET daripada kementerian-kementerian lain juga. Semua TVET ni dah letak di banyak kementerian-kementerian. Itulah salah satu. Dan lagi satu lagi ialah pendidikan yang kita dapat lihat yang penting ialah dari segi internet ni. Tadi saya dah cakap pasal jendela, tapi kita juga perlu the gadget lah, ataupun komputer riba sebagai laptop ni untuk bagi mereka yang tidak ada, terutamanya di golongan yang golongan B40 ini. Kerajaan membuat satu program pilot bersama-sama dengan GLC, di mana kita telah memperuntukkan lebih kurang 150 juta ringgit untuk 500 buah sekolah di Malaysia untuk memberi mereka komputer riba bagi pelajar-pelajar di sekolah-sekolah tersebut lah. Ini salah satu pendekatan yang kita akan cuba kerana kita rasa dalam masa COVID ni betapa pentingnya internet dalam kawasan-kawasan sekolah. Kita telah juga memperuntukkan lebih kurang 500 juta untuk sekolah-sekolah untuk memperbaiki ataupun membuat availability of internet lah dalam kawasan sekolah itu. Nasihat dan juga pandangan Datuk Seri sendirilah kepada agensi yang terlibat dalam pelbagai pakej rangsangan ekonomi yang telah pun dilakukan dan akan dilakukan oleh kerajaan dari masa ke semasa. Kita ingin melihat bahawa segala apa yang mereka lakukan itu betul-betul memenuhi, tindakan yang mereka ambil itu betul-betul memenuhi seperti apa yang dikehendaki, tepat kepada sasaran yang dituju. Jadi nasihat Datuk Seri. Ya, ini kita kena, bagi saya lah perancangan ni penting, tapi pelaksanaan tu lebih penting. Jadi pemantauan pelaksanaan itu amatlah penting. Di sini semasa pakej yang diumumkan sebelum ini, pakej prihatin dan juga pakej bencana, pihak kerajaan telah menubuhkan agensi laksana untuk memantau. Agensi laksana mempunyai pengkalan data yang menghubungi lebih kurang 53 kementerian dan agensi. Di sini inilah
pentingnya pelaksanaan. Kerana pelaksanaan ni, execution ni, kita dulunya biasanya, saya bagi contoh lah, kalau kita buat pengumuman nak tolong PKS Mikro, kita kata okey, kita buat grant khas PKS ataupun grant khas prihatin ni, kita memberi RM5,000 ataupun program RM3,000 sorry, ataupun program subsidi upah, ya, kita bagi dia duit nak menolong, ya, tetapi itu bukan KPI kita. KPI kita ialah sama ada PKS Mikro itu ataupun pengusaha itu berjaya. Ya, kita tak nak bagi duit tapi masih lagi juga tak berjaya. Dan kalau tak berjaya, kita kena dapat tahu, find out kenapa dia mereka tidak berjaya walaupun bantuan telah diberikan. Adakah bantuan itu tidak mencukupi ataupun bantuan itu tidak pada memerlukan bantuan lain. Setengah tu kata, oh pada masa ini saya tak boleh meminjam kerana syarikat saya lebih baik tutup sekejap baru buka balik, ataupun nak buka balik susah, kan. Dan inilah pentingnya pelaksanaan. Kerana kalau kita membuat pemantauan yang betul dan tepat dari segi pelaksanaan, kita akan tahu apakah masalahnya, dan dari segi dalam masa itu data-data yang kita dapat ini, kita dapat memberi solution yang lebih tepat. Kerana kadang-kadang kita kena customize juga. Betul. PKS Mikro, okey, tapi PKS Mikro sektor lain memerlukan pertolongan yang berbentuk berlainan. Jadi Belanjawan 2021 ni kita akan membuat approach yang sama, di mana kita akan memantau secara mendalam bagaimana pelaksanaan bagi setiap inisiatif ini. Bekerjasama kementerian-kementerian semua penting, dan saya alhamdulillah semasa pakej prihatin dan penjana, kementerian-kementerian terutamanya kementerian-kementerian yang macam MEDEK, pelancongan, semuanya kita semua bekerjasama untuk melihat bagaimana untuk menolong sektor-sektor dan syarikat yang terkesan akibat COVID-19 ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Datuk Seri. Ini pun sesuatu yang saya nak kongsikan dengan Datuk Seri lah. Bukan satu tugas yang mudah sebenarnya untuk menyediakan belanjawan dalam situasi ekonomi dan juga dengan masalah COVID-19 yang masih lagi kita hadapi. Bagaimana Datuk Seri mengimbangi sebenarnya daripada pengalaman Datuk Seri sendirilah apa yang dikendaki oleh parti-parti politik dan apa yang dikendaki oleh rakyat sebenarnya. Bagaimana Datuk Seri melihat dan mengimbanginya sebagai seorang Menteri Kewangan? Ya. Well, kalau kita lihat apa yang nak mengimbangi apa yang diminta oleh rakyat dan juga apa yang diminta oleh ahli politik ni, saya berpendapat permintaannya sama. Ya, kalau kita lihat apa yang diminta oleh ahli-ahli politik, terutama di dalam perbahasan dalam Dewan Rakyat tu sama dengan apa yang rakyat mahu. Ya. Tapi yang pentingnya ialah kita mesti mengimbangi sama ada keperluan buat masa sekarang. Kita kena fikir short term, medium term dan juga long term impact. Ya. Tadi banyak permintaan memang berbentuk short term, tapi bagi pihak kerajaan yang bertanggungjawab, kita kena merancang supaya ekonomi kita juga bertahan dengan masa sederhana dan juga masa panjang. Jadi banyak perbelanjaan pembangunan juga diperuntukkan, bukan saja dalam projek-projek yang kecil-kecil ni untuk menolong, tapi juga projek yang besar, yang projek infrastruktur yang dapat menjana pekerjaan. Ada banyak yang bertanya kepada saya, kenapa kita membuat peruntukan yang begitu besar untuk perbelanjaan pembangunan, kenapa tak kita bagi saja wang itu kepada rakyat? Ya, kita ada, mungkin saya dah beritahu peruntukan untuk tunai kepada rakyat telah naik dengan begitu banyak, lebih kurang 30%, tetapi kita juga perlu membuat peruntukan untuk perbelanjaan pembangunan kerana ini akan menjana pekerjaan, ini akan menjana ekonomi kita. Jadi kita kena ada dua-dua lah. Jadi itulah jawapan saya. Okey, satu lagi soalan yang saya nak kongsi. Apakah Datuk Seri yakin bahawa selepas perbincangan di peringkat jawatankuasa ini, kemudiannya untuk bacaan kali ketiga di Dewan Rakyat nanti, apakah Datuk Seri yakin bahawa Belanjawan 2021 ini akan diluluskan? Ya. Jadi yang kita dapat lihat, alhamdulillah, dari tingkat dasar Belanjawan 2021 telah diluluskan. Sekarang kita akan pergi ke peringkat jawatankuasa di mana 27 kementerian akan membuat perbentangan lah dalam peringkat jawatankuasa nanti, dan selepas itu
bacaan ketiga. Bagi saya, saya berharap kita dapat fokus semula kepada rakyat. Jadi kerana kalau kita lihat Belanjawan 21 ini adalah untuk untuk rakyat juga, dan juga of course untuk kita punya perniagaan dan ekonomi. Tetapi penekanannya ialah untuk rakyat dalam situasi yang mencabar ini, dalam memenangi COVID-19 ini. Okey, soalan terakhir sebelum kita berpisah. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan belanjawan ini tidak memenuhi kehendak pembangkang. Pandangan Datuk Seri? Tadi saya dah sebut masa pengulungan saya telah mendengar, kerajaan pun telah mendengar. Ini pertama kalinya dalam pengulungan belanjawan kita telah membuat penambahbaikan. Dan penambahbaikan itu datangnya juga daripada ahli-ahli Dewan Rakyat daripada kedua-dua pihak. Sebagai contoh yang tadi ialah penambahbaikan untuk frontliners. Itu datangnya juga daripada pihak pembangkang. Jadi saya rasa tak berapa tepatlah membuat tuduhan itu. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz kerana sudi bersama saya di ruang bicara ini. Akhirnya impian saya menjadi kenyataan, Datuk Seri, dan secara ikhlasnya saya cukup selesa bersama-sama dengan Datuk Seri, dan saya harap ini bukan kali pertama dan terakhir ya, Datuk Seri. InsyaAllah. Kalau saya dijemput lagi lah. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda yang memberi perhatian kepada kami. Kita bercakap tentang satu isu yang cukup penting, dan insyaAllah dari masa ke semasa mungkin kita akan bersama lagi dalam ruang bicara ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.